Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih untuk terus mengikuti sesi pembelajaran online ini. Diharapkan video ini dapat membantu anda dan memberi manfaat kepada semua. Dalam subtajuk imbangan air ini, pelajar ada 3 hasil pembelajaran. Okey, yang pertama, calon seharusnya dapat menghuraikan konsep imbangan air. Yang kedua, calon seharusnya dapat menjelaskan variasi imbangan air mengikut ruang dan masa. Dan yang ketiga, calon seharusnya dapat menghuraikan faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air. Imbangan air merupakan input air ke dalam sesuatu sistem dan output air keluar dari sesuatu sistem. Contohnya dalam sistem tanah. Jadi, input air ke dalam suatu sistem tanah itu kita rujuk kepada jumlah air yang diterima. Dan output pula kita rujuk kepada jumlah air yang hilang daripada sistem tanah. Jadi di sini samalah bermaksud kerpasan sama dengan sejatan. Okey, dengan kata lain, imbangan air ini merujuk kepada jumlah air yang diterima, iaitu kerpasan, adalah sama dengan jumlah air yang hilang, iaitu sejatan. Jumlah air yang hilang ini termasuklah juga air larian permukaan. Kerana dalam sistem tanah itu berlaku juga kelangan air melalui air larian permukaan. Imbangan air ini sangat penting untuk menentukan adakah sesuatu kawasan itu mempunyai lebihan air ataupun imbangan air positif, di mana kerpasan melebihi sejatan, ataupun kawasan itu mengalami kekurangan air ataupun merujuk kepada imbangan negatif, di mana sejatan melebihi jumlah kerpasan. Okey, di kawasan beriklim khatulistiwa yang lembap, contoh Malaysia, kita tahu bahawa jumlah kerpasan melebihi jumlah sejatan. Maka di kawasan beriklim khatulistiwa mengalami imbangan air positif ataupun lebihan air. Sementara di kawasan beriklim gurun, kita tahu bahawa kering dan jumlah sejatan yang berlaku melebihi daripada jumlah kerpasan. Oleh itu, di kawasan beriklim gurun mengalami kekurangan air ataupun imbangan air negatif. Okey, apabila berlakunya lebihan air akan menyebabkan berlakunya kejadian banjir. Manakala apabila berlakunya kekurangan air, maka akan menyebabkan berlakunya fenomena kemarau. Hasil pembelajaran yang kedua ialah menjelaskan variasi imbangan air mengikut ruang dan masa. Okey, dari aspek ruang, kita lihat beberapa aspek ruang, iaitu antaranya kita lihat dari segi kedudukan garisan latitude, topografi, aspek kecerunan dan litupan tumbuhan. Manakala mengikut masa pula, kita boleh kelaskan kepada musim serta siang dan malam. Okey, dari segi ruang ataupun dari segi tempat yang pertama, iaitu kedudukan garisan latitude. Okey,
Di garisan latitude 0 hingga 10 darjah utara dan selatan. Okey, di kawasan latitude ini didapati bahawa berlaku lebihan air. Kenapa? Sebab di kawasan ini berlakunya pertembungan angin timuran utara dan angin timuran selatan yang banyak membawa wap-wap air ke kawasan ini. Okey, kalau anda faham tajuk di bawah anda belajar tajuk angin, okey, di bawah sistem atmosfera, anda akan fahamlah. Okey, pertembungan angin timuran utara dan timuran selatan yang membawa banyak wap-wap air ni. Okey, anda belajar tentang angin monsun timur laut, angin monsun barat daya. Okey. Seterusnya ialah latitude 10 darjah hingga 40 darjah utara dan selatan. Okey, di kawasan latitude ini kadar sejatannya melebihi kepasan. Okey, di mana kawasan ini berlakunya kurangan air, okey, disebabkan oleh kawasan daratan dan gurun banyak terdapat di latitude ini yang berlakunya angin yang tidak membawa hujan Seterusnya di latitude 40 hingga 90 darjah utara dan selatan pula, okey, mengalami kadar sejatan dan kepasan yang hampir seimbang. Seterusnya, mengikut aspek pula, kita dapat lihat bahawa kawasan cerun yang menghadap angin akan berlaku lebihan air, iaitu kepasan melebihi sejatan. Okey, berbanding kawasan lindungan hujan tu, kita dapati bahawa ia mengalami kurangan air. Sebab ini ada kaitan dengan hujan bukit. Okey, seterusnya ialah topografi permukaan. Di kawasan yang bersimen dan berturap, okey, kita tahu bahawa kawasan ini dia akan menggalakkan proses larian air permukaan sebab air tu tak dapat nak serap melalui liang-liang pori tanah. Dan seterusnya ini menyebabkan berlakunya kurangan simpanan air bawah tanah. Okey, warasi imbangan air mengikut tempat seterusnya ataupun ruang seterusnya iaitu kecerunan. Kawasan yang bercerun curam, okey, kita tahu bahawa air itu akan mengalir laju dan ini menunjukkan bahawa berlakunya larian air permukaan. Okey, berbanding di kawasan yang bercerun landai, okey, kita dapati bahawa airnya kurang laju dan dia kurang berlaku larian air permukaan. Sebaliknya air dapat meresap masuk dalam tanah dan ini dapat meningkatkan simpanan air bawah tanah. Okey, seterusnya warasi imbangan air mengikut litupan tumbuhan. Kawasan yang mempunyai banyak litupan tumbuhan akan menggalakkan proses resapan di mana berlaku proses pintasan, aliran batang. Okey, proses ini boleh memperlahankan air hujan dan seterusnya meningkatkan proses resapan air masuk ke dalam tanah. Okey, kawasan yang litupan tumbuhan banyak juga boleh meningkatkan proses sejat peluhan. Bila proses sejat peluhan banyak berlaku, maka wap air pun banyak terbentuk dan bila banyak wap air akan terbentuk awan dan seterusnya boleh menyebabkan berlakunya hujan. So, ini akan menyebabkan lebihan air berlaku di kawasan tersebut berbanding di kawasan yang kurang litupan tumbuhan, di mana kawasan ini lebih kering sebab kurang berlakunya pembentukan wap air dan seterusnya hujan pun kurang berlaku bila tidak ada wap air tu. Dan ini menyebabkan kawasan ini berlakunya kurangan air. Seterusnya ni, cikgu akan terangkan warasi imbangan air mengikut masa. Kita akan bincangkan bila masa berlaku lebihan air dan bila masa. Jadi kalau ikut masa ni kita akan bincangkan masa mengikut satu musim dan kedua waktu siang dan malam. Dari segi musim, okey, kita tahu ada 4 musim di dunia iaitu solstice musim panas, solstice musim sejuk, equinox musim lurut, equinox musim bunga. Jadi kita ambil contoh sajalah, okey, tak adalah cikgu nak terangkan semua, jadi kita ambil contoh iaitu solstice musim sejuk lah, solstice musim sejuk. Okey, ketika berlakunya solstice musim sejuk ni, okey, lingkungan bulan November hingga Mac di hemisfera utara mengalami musim sejuk dan menerima kepasan dalam bentuk salji. Okey, dan sejatan kurang berlaku. Berbanding di hemisfera selatan
mengalami musim panas, maka kadar sejatan melebihi daripada kadar kepasan. Dan pada ketika ini, di kawasan Asia Tenggara akan mengalami angin monsun timur laut. Sebab apa? Sebab pada waktu ini berlaku pergerakan angin daripada kawasan pedalaman Asia yang bertekanan tinggi, sebab suhu rendah, lebih rendah, dan bergerak ke arah hemisfera selatan yang bertekanan rendah sebab suhu tinggi di bahagian hemisfera selatan. Maka ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara mengalami angin monsun timur laut yang kita tahu membawa hujan yang lebat sampai banjir, terutama di kawasan pantai timur semenanjung Malaysia. Dari segi siang dan malam pula, di kawasan Khatulistiwa pada waktu siang, terutama tengah hari itu, sejatan sangat tinggi sampai boleh menyebabkan pembentukan awan, terutamanya awan itu cumulus nimbus. Kita tahu cumulus nimbus ini tebal dan awan ini boleh membawa hujan yang lebat pada waktu petang. Yang seterusnya ialah faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air. Di bawah subtajuk ni ataupun hasil pembelajaran yang ni, faktor ni dia lebih kurang sama je dengan yang kita bincangkan tadi, iaitu variasi imbangan air mengikut ruang dan masa. Ada setengah-setengah faktor itu adalah yang benda yang sama. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air ini ialah ketinggian, aspek, hujan, topografi, tumbuhan dan batuan. Sebenarnya selain daripada faktor fizikal, ini semua yang cikgu senaraikan ni faktor fizikal, terdapat juga faktor manusia lah. Jadi kita bincang dulu faktor fizikal, nanti baru kita cikgu explain tentang faktor manusia. Faktor yang pertama ialah ketinggian sesuatu kawasan. Kawasan tanah tinggi, kita tahu curugnya sangat curam. Jadi di kawasan tanah tinggi ini lebih banyak berlaku larian air permukaan. Kerana air laju menuruni cerun, berbanding proses resapan air masuk dalam tanah itu. Berbanding kawasan tanah rendah, sebab dia kawasan itu landai, maka lebih banyak berlaku takungan di kawasan tersebut, macam berlaku takungan sungai, tasik, kolam. Maka di kawasan rendah ini berlaku lebihan air. Faktor aspek sama macam variasi imbangan air mengikut ruang, iaitu di mana faktor aspek ini melibatkan bahagian cerun yang menghadap angin, akan menerima taburan hujan yang lebih banyak berbanding kawasan yang lindungan hujan tu. Kawasan lindungan hujan, dia akan mengalami masalah kurangan air, manakala bahagian yang menghadap angin akan mengalami lebihan air. Dan ini dapat diterangkan melalui proses hujan orografi ataupun hujan bukit. Faktor seterusnya ialah faktor hujan. Hujan ni bergantung kepada kekerapan dan kadar curahan hujan. Kalau jumlah hujan dari satu kawasan ke kawasan lain berbeza tempat dan masa lah. Contohnya di kawasan tropikal lembap menerima hujan yang banyak sepanjang tahun. Jadi jumlah kepasan melebihi daripada jumlah sejatan, maka di kawasan tropikal lembap mengalami lebihan hujan. Berbanding kawasan yang menerima hujan yang sedikit, seperti kawasan gurun panas, hujan sedikit tapi sejatannya tinggi. Faktor seterusnya, faktor topografi permukaan. Sama juga macam tadi yang variasi ikut ruang dan masa. Itu kalau kawasan tu berturap, bersimen, apa tadi cikgu cakap? Kadar aliran permukaannya tinggi, maka air yang meresap masuk dalam tanah tu kurang. Dan menyebabkan di kawasan tanah rendah tu berlaku banjir. Kalau kawasan tak berturap tu dan kawasan tu banyak tumbuhan, maka kadar resapan
lebih tinggi dan membolehkan air simpanan bawah tanah lebih banyak. Okey, manakala faktor letupan tumbuh-tumbuhan pula kita kaitkan dengan proses pintasan, proses aliran batang yang menyebabkan resapan meningkat. Okey, tumbuh-tumbuhan juga kita boleh kaitkan dengan proses sejat puluhan yang menyebabkan pembentukan wap-wap air, dan seterusnya wap air ini menggalakkan proses pemulupan dan pembentukan hujan. Maka di kawasan itu banyak hujan berlaku berbanding kawasan yang kurang letupan tumbuh-tumbuhan, udara jadi kering sebab tiada wap air. Okey. Okey, faktor seterusnya adalah faktor batuan. Kita merujuk kepada jenis batuan sama ada batuan telam air ataupun batuan tidak telam air. Contohnya macam batuan yang tidak telam air, contoh tanah liat. Okey, jenis batu ini dia dapat menakung air yang banyak. Okey. Menakung air maksudnya macam tanah liat tu dia takung je tapi dia tak meresap masuk. Jadi ini berbanding dengan batu yang tidak telam air, contoh batu kapur, batu pasir. Okey, batuan jenis ni dia membenarkan air mengalir melaluinya dan ini menggalakkan proses resapan air bawah tanah lah, air masuk dalam tanah dan menyebabkan simpanan air bawah tanah lebih banyak. Okay, selain faktor fizikal, terdapat juga faktor manusia yang mempengaruhi imbangan air. Okey, faktor manusia ni kita boleh bincang dari segi aktiviti-aktiviti manusia lah. Okey, kita kaitkan bagaimana aktiviti manusia ini dengan proses-proses dalam imbangan air tu. Okey, adakah dia meningkatkan proses resapan, mengurangkan resapan ke, meningkatkan larian air permukaan atau mengurangkan larian air permukaan, ataupun menambahkan simpanan air bawah tanah. Okey, so kita kaitkan dengan proses-proses dalam imbangan air tu. Okey, contohnya cikgu ambil aktiviti manusia, aktiviti pertanian. Okey, contohnya pertanian tanpa teres boleh meningkatkan proses larian air permukaan dan mengurangkan proses resapan. Seterusnya, aktiviti ini boleh mengurangkan simpanan air bawah tanah. Okey, sama juga dengan huraian untuk kalau aktiviti pembalakan. Okey, dia punya proses tu sama aktiviti lain. Okey, manakala aktiviti seperti perbandaran pula boleh huraiannya tu sama je, lebih kurang macam kita hurai topografi permukaan di mana boleh kita kaitkan dengan jalan berturap, bersimen. Okey. Aktiviti seperti macam pembinaan kita boleh kaitkan dengan aktiviti pembinaan jalan raya, pertempatan. Kita boleh kaitkan dengan aktiviti memotong curun, meratakan tanah dalam aktiviti pembinaan itu, dan ini memberi kesan meningkatkan larian air permukaan, seterusnya mengurangkan proses resapan dan seterusnya mengurangkan simpanan air bawah tanah. Okey, manakala aktiviti macam pembinaan empangan, penanaman semula, okey, kita boleh kaitkan dengan proses peningkatan proses sejatan. Okey, huraian dia ni macam bila kita bina empangan, maka kawasan takungan air tu dia akan menjadi semakin luas. Okey, dan ini akan menggalakkan proses sejatan. Seterusnya banyak wap air terbentuk dan ini boleh membawa hujan dan menyebabkan berlakunya lebihan air. Okey, macam aktiviti penanaman semula pula kita boleh kaitkan dengan meningkatkan proses sejat puluhan. Okey, jadi bila proses sejat puluhan tu berlaku, maka banyaklah pembentukan wap air dan kita boleh kaitkan dengan pembentukan hujan dan seterusnya berlaku lebihan air. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di lain topik dan terima kasih.